Assalamualaikum dan juga salam Malaysia Madani. Terima kasih kami ucapkan kepada anda terus setia kembali bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Sekejap saja dah hari Rabu. Hari ini bersama saya Nur Sahlia Azmi dan saya Cedi akan menemani anda selama 1 jam seperti biasa dengan pengisian yang cukup padat hari ini dengan juga tetamu-tetamu yang cukup istimewa akan kami kongsikan bersama-sama dengan anda untuk edisi hari ini, hari Rabu 23 Oktober 2024. Antara yang menarik untuk anda duduk diam depan TV dan tunggu sampai habis. Kita akan bercakap tentang bajet dikeluarkan oleh kerajaan dalam sektor pengangkutan awam, bagaimana rakyat Malaysia boleh manfaatkan dan ianya membantu rakyat Malaysia dan memberi sedikit kelegaan lah, khususnya nak meneruskan orang kata perjalanan ulang alik dari Kuala Lumpur Semenanjung ke Sabah Sarawak dan juga manfaat kepada mereka yang menggunakan pengangkutan awam yang lain. Ya, dan pastinya dengan keadaan cuaca yang tidak menentu sekarang ini kita juga nak berkongsi sebentar sahaja lagi berkenaan tentang persediaan menghadapi monsun timur laut dan juga di penghujung itu yang cukup menarik kita ada berkenaan tentang Hamdolok dan juga Jiki. Nak tahu apa? Kenalah tunggu. Sekarang kita bagi laluan dulu kepada portal bernama.com. Antara yang boleh kita highlightkan juga satu persatu, ini berkaitan dengan nokta kemiskinan tegar tanpa diskriminasi. Ini kata Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana pendekatan kerajaan untuk menamatkan kemiskinan tegar adalah tanpa mengira kaum dan semua warga negara Malaysia yang memerlukan bantuan akan disokong tanpa diskriminasi. Dan kata beliau juga, walaupun majoriti penduduk miskin di negara ini terdiri daripada masyarakat Melayu dan juga Bumi Putra, namun semua kaum termasuk China dan India yang terkesan juga akan mendapat bantuan. Walaupun majoritinya Melayu dekat sini, tetapi dalam kategori miskin ada juga yang kadar lebih tinggi di kalangan masyarakat India. Contohnya di Kuala Lumpur, walaupun majoritinya Melayu, masyarakat India juga signifikan dan mempunyai jumlah penduduk yang tinggi. Dan tambahnya lagi, dalam usaha menyelesaikan kemiskinan tegar di Kuala Lumpur, kerajaan Madani tidak akan membahagikan berdasarkan kaum. Kita dah dengar sendiri bajet dikeluarkan dan diumumkan oleh Perdana Menteri kita. Saya kira ianya bersifat menyeluruh dan adil, tidak mengira kaum maupun bangsa, dan semuanya dapat manfaat daripada apa yang dikeluarkan dan diumumkan. Dan pada saya, untuk memuaskan hati semua orang itu tak adil. Susah sebenarnya. Dan tak kiralah warna kulit, bangsa ataupun apa saja agama, seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Dewan Rakyat baru-baru ini, semua orang patut dibantu dengan sama rata. Okey, dan seterusnya antara lain dari portal bernama.com, ini berkaitan tentang polis menyiasat pergaduhan yang melibatkan pegawai Menteri Besar Kedah. Apa kisahnya ini? Polis telah membuka 2 kertas siasatan mengenai kejadian pergaduhan yang tular di media sosial melibatkan beberapa individu termasuk seorang lelaki yang dipercayai pegawai Menteri Besar Kedah. Ketua Polis Daerah Kota Star ACP Siti Nur Salawati Saad berkata pihaknya menerima laporan daripada 2 lelaki tempatan berusia 48 dan 54 tahun berkaitan video berdurasi 1 minit 20 saat yang pastinya ini tularlah di aplikasi TikTok. Laporan pertama diterima pada pukul 1.25 pagi. Dan juga laporan kedua pada 10.58 pagi. Jadi siasatan awam mendapati kejadian berlaku pada 11.50 malam di Alor Star. Dan sekarang ni memang mudah saja perkara yang terjadi pastinya viral dan teruslah masuk ke aplikasi TikTok itu dan pastinya siasatan lanjut dan dijalankan oleh pihak polis. Kita sebenarnya sebagai rakyat Malaysia berhak untuk komen, tapi kita reserve our comment sebab ini platform media sosial, apapun kita serahkan pada pihak yang berwajib. Urusan netizen sekarang wajib diam dan tanpa menokok tambah fakta. Okey, kita tunggu siasatan lanjut. Baik, kita nak berhenti rehat seketika, tapi sebelum tu kita nak intai dulu ramalan cuaca untuk hari ini, dan sejurus selepas itu kita terus bersama dengan rakan setugas dari Bilik Berita. Silakan.
Salam hormat dan salam Malaysia Madani dari Pelik Berita pagi ini bersama saya Pravina Trisinggam. Dan kita mulakan dengan perkembangan ini. Ketua Pegawai Eksekutif GISPH bersama 21 individu lain akan dituduh di mahkamah hari ini mengikut Seksyen 130V-1 Kanun Keseksaan iaitu menjadi ahli kumpulan jenayah terancang. Selain Datuk Nasiruddin Muhammad Ali turut dituduh mengikut seksyen sama adalah isterinya Azura Mat Yusof dan anak bekas pengasas Al-Arkam Asari Muhammad iaitu Muhammad Adib At-Tamimi. Untuk laporan lebih menyeluruh kita berlintas langsung bersama wartawan Hana Nazir di lokasi. Silakan Hana. Baik, terima kasih Pravina. Saya kini berada di Mahkamah Seksyen dan Majistret Selayang dan seperti yang dikatakan oleh Pravina sebentar tadi, 22 individu termasuk Ketua Pegawai Eksekutif GISBH Datuk Nasiruddin Muhammad Ali dan isteri akan dituduh di bawah Seksyen 130V-1 Kanun Keseksaan iaitu menjadi ahli kumpulan jenayah terancang. Baik, sejak 7.30 pagi tadi kami pengamal media mula berkumpul di sini sudah pasti untuk membuat liputan berkenaan dengan pertuduhan pada hari ini. Namun setakat jam ini apa yang saya boleh katakan, kami masih lagi menunggu ketibaan kesemua 22 individu termasuk Datuk Nasiruddin untuk tiba di sini. Kalau anda dapat lihat di skrin anda sebentar tadi, di kawasan ini, di pekarangan mahkamah ini sedang dikawal ketat oleh pasukan siasatan jenayah CID. Baik, mungkin sedikit imbasan berkenaan dengan kes GISBH ini. Semalam Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin mengesahkan pertuduhan ini dibuat selepas kertas siasatan telah dirujuk dan ditaklimatkan kepada Jabatan Peguam Negara AGC. Pada 10 Oktober lepas, pemimpin tertinggi GISBH itu antara 58 individu yang ditahan semula mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. Jadi selain itu, 35 individu juga masih dalam tahanan reman. 273 orang telah pun dijamin, 37 individu dibebaskan tanpa syarat, manakala 2 orang diserahkan kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah dan seorang lagi kepada Jabatan Imigresen untuk tujuan pengusiran. Untuk pengetahuan anda juga, sejak OP Global di fasa pertama bermula pada awal September lalu, seramai 415 individu termasuk pengurusan tertinggi GISBH ditahan, manakala 625 mangsa yang berusia 2 bulan hingga 28 tahun berjaya diselamatkan oleh pihak polis. InsyaAllah perkembangan terkini dari Mahkamah Seksyen dan Majistret Selayang akan dibawa pada jam buletin 11 pagi nanti. Tapi sebelum itu kita kembali dahulu kepada Pravina di Wisma Bernama. Silakan. Baik, terima kasih Hana Nazir atas perkembangan itu. Kita teruskan dengan laporan seterusnya. Kerajaan dicadangkan supaya membantu industri kecil dan sederhana IKS berhubung isu gaji minimum dengan mempertimbangkan untuk menaikkan nilai ambang pendapatan bercukai untuk syarikat IKS bagi kadar cukai 15% daripada RM150,000 kepada RM300,000. Ahli Parlimen Bagang Lim Guan Eng turut mencadangkan agar kerajaan menaikkan ambang pendapatan bercukai seterusnya bagi kadar cukai 17% daripada RM3,000, RM300,000 hingga RM600,000 kepada RM700,000. Jelas beliau ini membolehkan IKS menikmati penjimatan percukaian sebanyak RM10,000 untuk tahun tafsiran 2025. Dua sektor yang paling terkesan dengan kenaikan gaji minima ialah sektor perladangan dan industri kecil dan sederhana yang berintensif tenaga buruh, khususnya pekerja asing. Kenaikan gaji minima harus diumumkan secara berjadual untuk jangka masa panjang supaya semua pihak boleh membuat perkiraan yang sewajarnya.
Beliau berkata demikian ketika membahaskan rang undang-undang perbekalan 2025 peringkat dasar di Dewan Rakyat. Dalam Belanjawan 2025, kerajaan bersetuju menaikkan kadar gaji minimum daripada RM1,500 sebulan kepada RM1,700 sebulan yang akan berkuat kuasa mulai 1 Februari 2025. Penangguhan kuat kuasa gaji minimum RM1,700 membabitkan majikan yang mempunyai kurang daripada 5 pekerja bagi tempoh 6 bulan iaitu berkuat kuasa pada 1 Ogos 2025. Dengan laporan itu, sekian dari Bilik Berita bersiaran bersama saya Pravina Tersinggam. Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Rakyat Malaysia dan juga pengangkutan awam pasti tidak dapat dipisahkan. Manakala lagi kita pergi kerja pun naik kemudahan awam, nak pergi makan cari ayam penyet pun naik pengangkutan awam juga. Menjadi keperluan. Ya, begitu relate kita semua rakyat Malaysia berkenaan tentang pengangkutan awam ini. Jadi pasca Belanjawan 2025, kita nak terus saja nak memfokuskan kepada hari ini perbincangan kita merakyatkan pengangkutan awam. Ya, bagaimana Belanjawan 2025 ini dapat kita realisasikan. Tentunya pagi ini kita berkesempatan sekali lagi bertemu dengan Profesor Madya Teknologi Dr. Wan Mazlina Wan Muhammad selaku pengarah Institut Pengangkutan Malaysia Mitrans Universiti Teknologi Mara UiTM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Selamat datang. Selamat datang. Bertemu lagi. Ini kali yang saya rasa ketiga keempat. Kita kira jumpa selalu pun seronok juga kan. Baik, Doktor, menyentuh tentang Belanjawan 2025 seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita. Mungkin sedikit komen daripada doktor sendiri bagi pandangan daripada side doktor sendiri yang banyak pengalaman dalam sektor pengangkutan ini. Sedikit daripada doktor. Terima kasih. Saya rasa kali ini adalah satu belanjawan yang paling holistik lah. Ya. Kalau selalunya kita tengok selalu perancangan baru kan, macam dulu kita hanya nak buat macam ECRL ataupun West Coast Highway dan sebagainya kan. Tapi sekarang ni dia memang sangat holistik. Dia termasuk dengan air services di rural area, dia termasuk pada penyelenggaraan jalan, dia termasuk pada bus stop, dia termasuk kepada community, kepada kawasan luar daerah, bas henti-henti, juga kepada student kan, pelajar dan sebagainya. So kali ni saya rasa belanjawan yang paling holistik lah yang pernah kita dengar yang terima sebelum ni kan. Okey. Baik doktor, kita tahu pengangkutan udara ni juga banyak digunakan. Jadi kali ini diberikan juga peruntukan di dalam pengangkutan udara, subsidinya itu. Jadi mungkin doktor nak komen sedikit dalam bahagian tersebut. Okay, so sebenarnya dah ada. Sebenarnya bahagian pengangkutan ni susah sangat nak buat untung, kecuali kita selalu dengar hanya airline lah ataupun pengangkutan udara. Sebenarnya macam pengangkutan udara yang subsidi yang kerajaan berikan ni sebenarnya sudah ada. Kita salah satunya adalah inisiatif kerajaan iaitu kita panggil public service obligation, di mana kita perlu memberi subsidi untuk menjalankan tanpa ada keuntungan. So sebenarnya dah ada dia untuk Malaysia punya Rural Area Services dipanggil RAS, diberi kepada Maswing untuk melaksanakan perkhidmatan di kawasan pendalaman di Sabah dan Sarawak. Ianya sebenarnya subsidi ini bermula daripada 2019 dan akan akhir kepada 2024 ni. So yang ini adalah extension. Pelanjutannya adalah disambut baiklah kerana kita perlu macam mana macam tadi kan puan kata macam mana kita nak akses kalau di Sabah Sarawak macam tadi PM sebut long Bangga kan, long Bangga dan sebagainya, tempatnya hilly, agak pendalaman dan sebagainya. So yang ini memang wajib kita adakan. Di mana-mana negara pun memang ada PSO punya services lah. So Malaysia memang dah ada salah satu negara yang mengamalkan PSO yang ada skim RAS itulah, Rural Area Services, di mana pengangkutan ni perlu untuk
hantar makanan, hantar material atau bahan, juga bentuk pendidikan. Jadi tak ada cara kecuali kalau macam kita nampak selalu kan cikgu-cikgu yang kawasan Meramal kena naik bot. Ada baru ni kita baca berita kan dia kata berapa jam dia kena sampai ke tempat sekolah kan. So, jadi kena adalah pengangkutan darat dan juga menambahkan laluan. So yang the fastest ataupun paling cepat sekarang adalah melalui udara kan. Tetapi balik itu pun mungkinlah kita kena ada jugalah esok later peruntukan untuk menambah baik airport dan sebagainya lah kan, dan juga laluan rail untuk sampai ke airport dan juga daripada airport kepada remote area lah ataupun itu kan. Jadi memang perlu especially emergency. So macam mana lagi kalau nak ambil orang sakit, nak bersalin dan sebagainya, nak hantar bekalan sekolah anak-anak dan sebagainya kan. Jadi selain daripada itu dia juga menggalakkan turism lah kan, pelancongan. So tempat sebenarnya di Malaysia ni sebenarnya Sabah Sarawak tu saya punya passion lah juga kan. Sepatutnya kita menaikkan sebab dia ada niche dia sendiri ataupun keunikan dia sendiri kan. Macam di Sabah Sarawak dia ada buah-buahan yang eksotik. Bunga-bunga yang eksotik dan sebagainya kan. Jadi dengan adanya perkhidmatan RAS ni, Rural Area Services ni, mungkin menambahkan kemantapan ekonomi di kawasan pedalaman. So orang pun boleh bawa jual barang dia dan sebagainya kan. So yang ini bagi saya adalah satu pelanjutan yang amat bagus. Memang kita perlu ada. Dan masa yang sama membantu jugalah dalam sektor pelancongan. Ya, betul. Baik, bercakap tentang lanjutan subsidi pengangkutan udara. Dari segi penerusan untuk kemudahan PAS bulanan, My50 juga memberi kelegaan sebenarnya kepada pelajar-pelajar. Betul. Jadi bagaimana doktor melihat ianya dapat membantu dari segi membantu dari segi mengurangkan kos untuk student, pelajar juga, dan menarik minat kita sebagai orang awam untuk naik pengangkutan awam ataupun naik train. Bagaimana? Itulah. Sebanyak kita dengarkan especially during waktu puncak semasa waktu puncak ni memang kita pun ada bercakap dengan Prasarana, dengan Bas, dengan DBKL, KTMB dan sebagainya. Memang waktu puncak tu memang tak cukup. Tak cukup kan, tak cukup train daripada 9 pagi, daripada 7 pagi sampai pukul 9 kan. Jadi memang perlulah kos-kos baru ditambah seperti yang komuter kan, dan komuter KTM, juga dengan LRT, MRT dan sebagainya lah. Memang waktu puncak tu memang sebenarnya ramai nak naik kadang-kadang sebab orang kata nak tunggu satu, kalau miss satu tu nak kena tunggu lagi yang lain kan. Jadi kalau ada sekali boleh bawa lebih panjang, lebih besar dan lebih banyak, mungkin ia mempercepatkan dan orang pun happy juga kan. Kalau at least kalau terlepas ada lagi satu lagi yang lebih panjang yang sempat yang sampai ke tempat kerja lah dan sebagainya. So itu adalah yang inisiatif yang baik jugalah. Okey. Baik doktor, kalau kita menyebut tentang kemudahan bas lah contohnya mungkin dana peruntukan yang diberikan kali ini difokuskan banyak kepada kawasan Lembah Kelang dan sebagainya. Contoh saya ni berasal dari Kedah. Kat sana kalau nak tunggu bas tu berjam-jam jugalah ya di Penang. Sejam sekali sampai bas baru. Betul. Kalau Penang pun sama juga. Ambil masa. Jadi apa komen doktor, mungkin ia perlu dipanjangkan ataupun dibawa juga ke negeri-negeri lain selain di Lembah Kelang dan Kuala Lumpur sahaja? Sebenarnya yang saya pun daripada Kedah juga, daripada sekampung kita. Saya pun sebenarnya dah ada selain daripada PAS bulanan, cuma PAS bulanan tu macam kita kata perlu diberi pada penduduk di Lembah Kelang sebab ramai kan penduduk di Lembah Kelang. Sebenarnya kita pun ramai rakyat yang B40 dan sebagainya di Lembah Kelang. So jadi untuk macam my pass my 50 tu baguslah untuk orang yang nak bekerja hari-hari. Tapi di kawasan macam kata di Kedah tu, kalau Star tu bukanlah pedalaman sangat kan. So sekarang ni kita ada macam yang nama program transformasi bas senti. So SBST ni kan yang sekarang ni adalah yang
baru dilancarkan yang digalakkan sebenarnya dah ada. Tetapi yang baru diberi nafas baru adalah di Seremban lah. Yang dia pun dah color bus tu color pink, dah ada GPS dan tracking fleet tracking system dan sebagainya. So orang pun boleh tahu. Sekarang ni kadang-kadang bukan orang tak nak naik bas, cuma dia tak tahu bila bas tu nak datang kan. Jadual perjalanan kan kena tunggu. Lepas tu hujan lah, panas lah dan sebagainya kan. Jadi orang pun macam aduh, bas ni datang ke tak datang ke, kita tak ada information ataupun informasi pasal bas ni kan. So dengan adanya macam GPS dan ada macam apabila ada information display board ke dan sebagainya, semangatlah sikit orang, okey bas lagi 10 minit nak datang kan dan sebagainya lah. Jadi boleh rancang perjalanan dan tunggu bas dan waktu yang sepatutnya. Saya rasa promosi TV perlu dipergiatkan, diperbanyakkan juga. Saya rasa ramai yang tak tahu. Saya rasa perlu ada lebih banyak promosi. So kita macam di KL ni bukan kadang-kadang sebab macam banyak promosi prasarana, ada banyak buat promosi kan, dengan dia pun ada apps dia sendiri, Pulse dan sebagainya kan. So jadi macam mungkin bas NTNT ni tak ada kurang promosi. Kalau macam dulu kita tahu bas Lensing kan, ingat zaman kecil-kecil dulu. Maknanya kena keluarkan bajet juga sikitlah untuk promosi TV dan juga platform-platform media sosial. Betul. Baik, menyentuh tentang itu juga, satu lagi memberi kelegaan kepada khususnya pelajar-pelajar, mahasiswa politeknik dan juga kolej komuniti, matrikulasi dan sebagainya, tambang percuma untuk semua pelajar-pelajar ini menggunakan perkhidmatan bus.my. Ini sesuatu yang baru bermula. Mungkin doktor boleh komen tentang itu. Itulah macam tadilah saya pun nak cakap, saya bila saya dengar dan mungkin kurang kot promosinya. Saya pun kurang yang ini .mas.my ni ada kepada kawasan yang bukan di Lembah Kelang lah. Macam kami pun di UiTM ni pun ada masalah pengangkutan ni. Kami di Shah Alam saja ada dekat 33,000 pelajar kan. Kekurangan bas ni memang adalah satu isu yang besar lah. Saya pun pihak Mitran pun disuruh untuk menyelesaikan masalah pengangkutan. Jadi dengan adanya, saya harap dengan adanya bus.my ni untuk pelajar sekolah dan sebagainya, dia dapat menggalakkan pelajar daripada membawa motosikal. Itu salah ataupun transport sendiri. Jadi dan juga kurangkan beban untuk parents jugalah. Untuk kadang-kadang saya pun pernah dengar kadang bila parent anak nak masuk universiti saja dah kena cari untuk belikan kenderaan kan, tambah-tambah pula universiti di kawasan kadang-kadang outskirt luar pendalaman kan, macam kalau UiTM dia merata-rata di Tapah ada, di Bukit Besi, umpamanya macam Bukit Besi di Terengganu dan sebagainya. So mungkin belum ada lagi perkhidmatan bas ni. Jadi student memang terpaksa depend ataupun bergantung dengan kenderaan sendiri. Jadi kalau adanya dengan bus.my ni, jadi kuranglah budak nak bayar pakai naik motor, kuranglah secara jimat satu, dan dia punya orang kata indirect impact dia adalah kurang kesesakan dan juga kurang kemalangan. So kita risau budak-budak ni kan, bila bawa motor sendiri, kereta sendiri, jadi ada kemalangan dan sebagainya kan. So kalau dengan adanya perkhidmatan ni, saya rasa sangat baguslah. Okey, sesuatu yang cukup menarik juga dalam kita menjemput berkenaan tentang merayatkan pengangkutan awam ni. Bagaimana kita nak menyentuh sedikit tentang sistem pengangkutan mesra alam. Kita nak menghala ke masa depan yang orang kita menjaga alam sekitar kita. Dan mungkin apa perancangannya, Doktor? Okey, memanglah sebab Malaysia kan sudah berjanji untuk jadi low carbon city kan, dan sebagainya. Kita dah kena kurangkan by 30 lebih kurang pada 40% emission dan sebagainya. Jadi sekarang ni memang baguslah dengan perancangan untuk pembelian bas elektrik, dan rail juga. Rail memang semua elektrik lah kan, elektrik. Dan juga sekarang ni macam Kerajaan Negeri Sarawak cuba mempertengahkan penggunaan hidrogen, di mana tiada pencemaran jugalah kan, di mana hanya keluar oksigen dan juga water ataupun air saja kan. So I think kita Malaysia memang kenalah
mau tak mau kena Menuju juga ke arah menuju itu. ke arah itu sebab kita dah janji dalam Paris Agreement by 2030 ni kita kena kurangkan apa pencemaran udara, karbon dioksida dan sebagainya. So kita terpaksa kita kena pergi kan, kita dah berjanji kan. Baik, sebenarnya kita kesuntukan masa. Banyak sebenarnya soalan yang boleh kita ajukan, tapi ini cukuplah masa yang kita ada. Apapun kita kena jumpa lagi ni doktor. Banyak ni 20 page ni tak habis lagi. Baik, kita akan jumpa doktor lagi. Terima kasih atas perkongsian hari ini. Semoga apa yang dikongsikan menjadi manfaat dan boleh kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Baik, kita nak berhenti rehat seketika dan kembali di Apa Khabar Malaysia. Kembali. Okey, baiklah, kembali bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Ya. Kita sebenarnya kan di Malaysia ini perlu cakna juga dengan keadaan cuaca dan juga keadaan monsun timur laut. Jadi apa persediaan yang kita perlu lakukan? Apa persiapannya? Dan tentunya pengurusan ini kita harus bertanya kepada pihak yang berwajib. Dan untuk pengetahuan anda, menurut Met Malaysia, monsun timur laut bermula dijangkakan November nanti dan berdasarkan itu faktor daripada klimatologi lah. Dan untuk pengetahuan anda juga, Malaysia ni orang kata masih lagi dalam fasa peralihan monsun, dah pun bermula sejak September lepas dan akan berlarutan ataupun akan dijangka berterusan hingga awal November nanti. Dan kalau kita perasan lately ni cuaca hujan berterusan dan fenomena banjir yang melanda beberapa negeri mungkin disebabkan faktor daripada monsun timur laut yang akan muncul. Betul. Dan dengan itu kita nak terus saja perkenalkan tetamu kita di studio, iaitu Ir Muhammad Razi Abdul Talib, Pengarah Pengurusan Sumber Air dan Hidrogi, Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia. Kita nak berkongsi berkenaan tentang persediaan menghadapi monsun timur laut. Apa khabar Encik Muhammad? Selamat kembali bersama dengan kita di Apa Khabar Malaysia. Okey. Dan mungkin di permulaan inilah kita tengok banyak perbezaan cuaca, sekejap hujan, sekejap panas. Jadi mungkin apa persediaan yang paling utama menjelangnya monsun timur laut ini? Okey, persediaan yang kita boleh lakukan untuk bagi pihak Jabatan Pengairan dan Saliran di bawah Kementerian Petra, kita kita membuat langkah-langkah untuk persediaan untuk menghadapi monsun timur laut. Dan antaranya kita ada menyediakan model-model ramalan untuk banjir dan kita juga ada membuat penyelenggaraan sesi-sesi hidrologi yang boleh memberi kita maklumat-maklumat yang terkini lah untuk kita membuat ramalan dan kita menentukan keadaan semasa. Dan kita ada juga selain daripada itu kita ada siren-siren amaran yang di mana bila tahap air yang untuk amaran dan bahaya dia akan berbunyilah. Ini dalam masa untuk persediaan ni kita perlu membuat penyelenggaraan juga untuk sungai-sungai dan saliran-saliran kita lah. Untuk selain daripada itu kita ada juga menyediakan peruntukan-peruntukan untuk penyelenggaraan kolam-kolam takungan. Kita punya sungai-sungai yang dan selain daripada itu kita untuk langkah seterusnya kita ada juga menyediakan pam-pam bergerak. Kalau dia dah turun, dah banjir kan, mungkin langkah segeralah kita nak terus pam keluar air yang ada itulah. So kita menyediakan, kita ada 737 pam bergerak di seluruh negara lah untuk kita mengurangkan risiko banjir. Okey. Baik, menyentuh tentang itu, bercakap tentang banjir, kita tahu setiap tahun akan menjadi satu fenomena banjir akan berlaku di beberapa buah negeri. Dan mungkin Tuan boleh kongsikan bersama-sama dengan kami jenis-jenis banjir sebenarnya yang berlaku di negara kita ni, banjir jenis apa dan apa puncanya berlaku banjir tersebut? Okey, banjir yang pertamanya adalah banjir monsun. Dia berlaku dalam masa impak yang kita hadapi adalah
bila monsun timur laut. Itu yang tadi yang cakap MTL dan akan dijangka akan berlaku pada 1 November inilah, bermula 1 November. Iaitu hujan yang lebat dan berterusan. Banjir ni akan lebih daripada 6 jam lah. Okey. Kalau untuk yang keduanya, banjir kilat. Macam kita yang berlaku, yang kebanyakan kita, dia cepat air naik dan cepat turun. Cepat turun. Dia kurang daripada 6 jam. Dan selain daripada itu, banjir pantai. Banjir pantai ni bila berlaku fenomena air pasang besar. Air dari pantai akan masuk ke daratan lah. So dia akan lagi lebih worse lagi, lebih lagi teruk lagi bila berlaku hujan lebat di kawasan berhampiran dengan pantai lah. So air daripada pantai masuk dan air tak boleh keluar lah daripada daratan. Dan ada juga yang kita satu situasi yang kita hadapi juga, banjir genang. Di mana kawasan-kawasan yang lebih rendah daripada aras laut. So dia akan termenung lah, banjir termenung ni. Itu selalu kita dengar, banjir air termenung. Selalu terjadi di Kedah saya kira juga, dan beberapa negara lain lah ya. Bila yang itu kita perlu berbuat sesuatu untuk kita Itu pun klasifikasi banjir juga walaupun tak ada air sangat. Okey, kalau kita bercakap tentang banjir ni, tak lari juga kita berbicara berkenaan tebatan banjir. Jadi mungkin apa kepentingan dan juga objektif perlunya kita ada tebatan banjir ni, nak membantu kurangkan impak banjir tersebut. Okey. Untuk projek-projek tebatan banjir ni, kita satu macam tadi dah sebutkan, impak kepada harta kita, kepada bilangan orang yang terlibat dengan banjir. Kemudian selain daripada itu, kita daripada kita buat projek-projek tebatan banjir ni, nilai tanah yang sebelum ni banjir, dia akan dah tak banjir. So nilai tanah akan meningkat lah. So ekonomi boleh masuk di kawasan kegiatan ekonomi dan boleh menjana ekonomi daripada segi daripada projek-projek tebatan banjir ni. Dulu kawasan tu kawasan banjir, sekarang ni dah kurang banjir dan dia boleh menjana pada menjana ekonomi yang seterusnya lah. Okey, baik. Mungkin update terkini perkembangan tentang projek tambatan banjir ni yang dilakukan oleh pihak tuan. Okey, kita ada sekarang ni kita projek-projek tambatan banjir untuk rancangan Malaysia ke-12. Kita ada sebanyak 186 projek yang sedang berlangsung. Kemudian 20 yang dah siap. Dan baru dalam tahun ini kita diluluskan untuk projek tebatan banjir berkeutamaan tinggi yang bernilai lebih 10.45 bilion. Yang sebanyak 43 projek. Dan kita telah berjaya mengeluarkan lantikan sebanyak 31 projek dan bakinya dalam proses untuk perolehan kewangan lah. Perolehan untuk banyak juga projek-projek untuk tebatan banjir ini. Bila kita bercakap tentang banjir, pastinya kita nak tahu jugalah bagaimana masyarakat dan juga komuniti ni dapat memainkan peranan sebelum terjadinya banjir ataupun mungkin persediaan, dan sama-sama kita sebelum terjadi banjir kita ada perkara yang kita lakukan dahulu sebelum terjadinya keadaan tersebut. Okey, kita daripada dulu kita ada buat kempen cintai sungai kita. Okey. So dalam kempen ni kita ada membuat kesedaran, program kesedaran untuk memelihara sungai kita, memelihara sumber air kita. So yang terkini kita ada jalankan untuk denai sungai kebangsaan DSK. Dengan membina denai-denai di tepi sungai ni. So ada aktiviti akan wujud kat situ. So aktiviti seperti berbasikal, orang boleh jogging, orang boleh beriadah, orang boleh berkelah. So dengan adanya aktiviti ni, orang ramai akan jadi mata dan telinga kepada kita penjaga untuk sungai ni lah. So bila ada pencemaran, bila ada orang buang sampah, orang-orang ni akan lihat dan melaporkan kepada kita. So antaranya berkesanlah dia punya cara-cara untuk pelaporan kepada
jadi mata dan telinga kepada kita lah. Okey. Baik, selain daripada kita tahu langkah-langkah persediaan, langkah-langkah keselamatan yang perlu kita ambil sebelum berlakunya ataupun terjadinya banjir sebegini, mungkin ada tak terdapat sebarang kata risiko khusus yang perlu kita waspada sebelum terjadi banjir ini ataupun jenis-jenis bencana alam yang berlaku sebelum berlakunya monsun timur laut? Ya. Okey, contoh macam kita ada bencana alam yang sebelum berlaku Peralihan monsun timur laut. okey. Dia akan boleh juga berlaku kepada satu untuk lunturan tanah. Okey. Okey. Kemudian kita ada juga banjir itu memang kadang-kadang memang sering berlaku lah. Okey, selain daripada itu juga ada juga yang kita boleh dari segi pencemaran pun boleh juga berlaku bila ada hakisan dan sebagainya lah. Yang tu yang perlu kita waspada. Okey, penting juga buat untuk semua rakyat Malaysia ni kat mana secara ringkasnya nak dapatkan info berkaitan tentang banjir ini? Okey. Mungkin website. Sebenarnya memang kita ada sediakan untuk semua rakyat boleh mengikuti public info banjir. Baik. Dari dalam tu kita ada maklumat-maklumat seperti aras air. Kadar hujan yang turun. Dan kita ada juga dari segi kamera kita boleh lihat kawasan sungai itu macam mana, dah melimpah ke belum melimpah ke. Tu ada dalam maklumat setiap negeri kita ada untuk public info banjir ni. Dan kita boleh dalam telefon pun kita boleh download lah. Download untuk Google Play Store ataupun Apple App Store lah. Dan pastinya hebahan amaran akan diberikan dari masa ke semasa di peringkat negeri, dan kita juga kadang-kadang sering menerima walaupun kita tak cari tahu tapi akan pop up di telefon pintar kita. Baik, untuk sebarang maklumat anda boleh dapatkan maklumat menerusi link ataupun seperti yang diutarakan oleh tetamu kita Tuan Razi. Apapun ini sahaja kesempatan yang kita ada. Terima kasih banyak-banyak kepada tetamu kita pada hari ini. Dan tapi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami. Kita nak berehat sebentar. Kembali selepas ini. Rukun negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin Yang di-Pertuan Agong keempat. Rukun negara terbagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama menggariskan objektif yang mahu dibentuk, iaitu membentuk perpaduan yang kukuh. Fahamkan konsep rukun negara demi kesejahteraan kita bersama. Baiklah, kembali bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia, dan hari ini perkongsian cukup menarik. Kita nak menyentuh sedikit berkenaan tentang HAM Dolok dan GK. Apakah itu? Saya rasa saya orang Melaka, saya tak tahu. Tapi hari ini satu lagi ilmu baru yang kita perlu tahu berkaitan dengan HAM Dolok dan GK ni, menerusi seni persembahan Melayu Mekar di Korea Selatan dan juga Taiwan. Tentunya orang yang istimewa kita jemput hari ini untuk bercakap tentang perkara ini. Selalu juga kita nampak kat kaca TV, tapi sekarang agak dah sunyi. Mungkin berada di sebalik tabir. Dr. Rosdin Subuh, pensyarah kanan Jabatan Drama Fakulti Seni Kreatif Universiti Melaya. Terima kasih Doktor atas kesudian meluangkan masa. Okey, saya nak tahu dengan lebih detail lagi tentang perkara ini, Hamdoki dan juga GK ni. Apa bezanya kalau kita tahu ada Manora dengan Makyum dan juga Boria? Apa beza? Dia tak ada beza sangat, tapi bentuk kategori dia sama. Teater tradisional, seni persembahan tradisional. Tapi
Perbezaan dia lebih kepada rakyat, ada lebih kepada istana, itu je lah. Tapi Hamdolok ni memang berasal daripada Johor. Johor Batu Pahat, memang tu bawah kajian saya lah. KPI Universiti Melayu, seorang pensyarah memang tu mengkaji tentang seni-seni persembahan tradisional. Dan JK ni di Kedah dan Perlis. Jadi ada dua tempat yang berbeza lah. Tapi dari segi persamaan dia memang ada pengaruh-pengaruh. So seni persembahan tradisional Malaysia ni ada pengaruh-pengaruh daripada luar. Dan tapi yang menariknya adalah berasimilasi dan beradaptasi dengan lokal. Jadi Hamdolok ni ada pengaruh Arab, ada pengaruh Jawa, tapi dan bila beradaptasi tu dengan lokal iaitu Melayu di Batu Pahat tu, dia punya bentuk, dia punya style tu dah berbeza dah. Sama juga di JK di Kedah dan Perlis ada pengaruh-pengaruh Siam. Ada pengaruh-pengaruh daripada Melayu-Melayu Siam, Thailand, ada Cambodia. Tapi bila dia dah beradaptasi, ada ciri-ciri lokal tu jelas. Jadi lain. Warna dia jadi lain dan dia berciri dan beridentitikan Malaysia lah. Saya ingat juga kalau saya orang Kedah lah ya, sebab di Kedah dulu kalau ada kenduri kendara, ada kan juga persembahan JK ni tau. Jadi dia macam satu hiburan kepada orang yang datang untuk kenduri kendara seperti itu. Tapi bila menyebut tentang kedua-duanya ini, JK dan juga Hamdolok ini, Doktor, bagaimana ianya memberi refleksi kepada tradisi dan seni-seni untuk rakyat Malaysia itu sendiri, melihat ini adalah sesuatu yang cukup berharga buat kita semua? Sebab identiti. Sebab kalau kita tengok pada tradisi ni memang ada tradisi yang kita bawa. So apa yang kita bawa sebenarnya memang dah ada dalam DNA kita. Itu yang kita kaji lah. So maksudnya orang Kedah dan orang Perlis ni ada DNA JK dah. Tapi bila dia beradaptasi, bereplikasi, duplikasi, so perkara-perkara ni sebenarnya kita bawa secara automatik yang kita tak sedar. Jadi dan bila kita persembahkan di luar negara, so kita dapat tengok bahawa terselah identiti kita dan kita belajar juga identiti orang lain melalui cerminan seni persembahan ni. So JK ni mencerminkan identiti. Sekurang-kurangnya identiti kelompok tu sendiri. So kelompok di Kedah dan di Perlis tu ada identiti dia dan kita boleh belajar identiti melalui kesenian ni. Dan kalau di Hamdolok tu kita nampak identiti orang Melayu di Batu Pahat. So ini perbezaan ni menariklah bila kita ketengahkan di festival. Kita ketengahkan dan orang boleh belajar dan mereka sendiri boleh melihat DNA yang ada dalam diri mereka tu sebagai satu identiti. Ini pelajaran sangat bagus di universiti tu utamanya lah. Ini menarik untuk kita tahu, seperti yang doktor katakan tadi, pasukan ataupun tim doktor baru saja membuat persembahan dekat Korea dan juga Taiwan. Bagaimana penerimaan masyarakat luar dan bagaimana kita boleh mengantarabangsakan seni persembahan kita ini di peringkat antarabangsa? Sebenarnya itu struktur. Sebenarnya bila berada di international ni kita kena fikir secara global dan kita belajar globalisasi itu. Dan tapi kita act secara lokal. Kita mesti act secara lokal sebab kita Malaysia membawa identiti kita. So bila kita melihat dan berfikir secara global, kita boleh membezakan identiti orang dan boleh bergabung. Macam Hamdolok, saya tengok di Andong, di Andong Mass Dance Festival. So dia Mass Dance Festival, International Mass Dance Festival. So dia tiap tahun ada dalam 28 negara. So kita tengok. So identiti ni kita boleh gabung. So dalam Hamdolok tu ada satu lagu Masadeka. So kita jemput semua orang daripada dalam beberapa negara tu join sekali dalam tu. Jadi automatik diorang boleh join sebab diorang pun ada identiti, maksud saya ada DNA tradisi yang sama. Iaitu merai kan contoh. So dia automatik dia masuk dalam kita punya seni persembahan tu, automatik dia boleh meraikan bersama. Macam tu juga dekat JK di Taiwan. Saya buat JK di Taiwan. So saya travel dalam lebih kurang 20 hari. Masa tu pergi daripada Korea, Bandung terus ke Taiwan bawa JK. So ada dua seni tradisional yang saya bawa daripada Malaysia lah. So di Taiwan pun kalau tengok di Taiwan di negara Algeria contoh. Kita tengok. So dia memang ada
ada kaedah dalam seni tradisi dia orang tu meraihkan dan memuji-muji. Jadi bila dia tengok kita punya tu, automatik dia boleh masuk. Jadi perkara ni perlu diketahui bahawa dalam satu dunia ni memang tradisi itu dibawa oleh kelompok dan manusia itu sendiri. So bila kita pergi ke peringkat antarabangsa tu, kita mudah punya, untuk mereka terima. Ya, dan kita pun boleh terima, dia pun boleh terima. Jadi perkara ni baik untuk menambah baikkan kita punya tradisi juga. So student sangat bagus untuk didedahkan perkara ni supaya sebab dia generasi yang akan mengembangkan dan meneruskan tradisi. Baik. Jadi bagaimana sambutan audiens juga di Korea dan juga Taiwan untuk perhatikan kita bawakan seni dari Malaysia ini dan sesuatu yang mereka jarang-jarang lihat di negara mereka. Jadi bagaimana? Contoh memang dia orang pelik lah sebab ada saya berlakon sebagai bomoh pada situ sebab JK ada bomoh, ada watak bomoh. Kalau Hamduluk ada watak berqasidah. Ada dua benda yang berbeza. So kalau setakat ini perkara ni semua biasa. So bila kita buat ada Malaysia kebanyakan dalam seni persembahan kita bersopan santun dan menunduk. Jadi mereka akan kagum dengan poster-poster yang macam tu dan kita tak tahu apa yang mereka pelajari tapi mereka menonton dengan bagus. Di Taiwan sambutan sangat luar biasa. Sebab satu pengendalian festival itu kita dapat belajar juga. Dan saya rasa macam mana dia orang menarik ramai penonton, ada gambar-gambar yang saya ambil itu memang saya rasa ribuan penonton yang dia boleh menonton seni-seni persembahan tu, termasuk kita lah di situ. Dan di Andong ada lebih kurang 28 negara dan dia bertiket. Dan orang sanggup datang dari Korea tu, sanggup datang ke Andong tu untuk menonton. Dan dia memilih persembahan-persembahan yang kalau di Andong tu. So Malaysia antara persembahan yang dapat sambutan sebab ada satu keunikan sentiasa kita bawa. Saya dah 2 kali dah pergi Andong untuk bawa seni-seni persembahan. Di Taiwan tu baru pertama kali, tapi Taiwan saya rasa pengendalian festival sangat bagus dan sambutan orang untuk melihat seni persembahan di setiap negara di seluruh dunia ni sangat-sangat bagus penonton di Taiwan. Itulah pada saya bagi mengekalkan seni persembahan ini dipandang orang kata sesuatu yang unik dan luar biasa daripada identiti Malaysia sendiri, patut diteruskan dan patut diamalkan. Ialah mungkin boleh buat annual persembahan setiap tahun ke luar negara ataupun kita ubah negara-negara lain, kita pergi ke negara-negara yang lain pula selain daripada Taiwan dan juga Korea. Tapi untuk meneruskan persembahan ini tak mungkin kita akan teruskan kita akan buat setiap bulan. Kita boleh teruskan juga menerusi platform media sosial juga kan. Dalam kita bergerak sekarang dunia serba canggih dan moden, perkara itu tidak mustahil untuk kita teruskan menerusi media sosial. Bagaimana ia membantu dari segi seni persembahan ini lebih luas selain daripada Korea dan juga Taiwan, maknanya serata dunia. Bagaimana? Teknologi lah. Kita mesti beradaptasi dengan kita mesti memerlukan teknologi. Memerlukan teknologi bagi saya. So itu norma-norma daripada seni tradisi yang perlu kita pertingkatkan menggunakan kaedah teknologi. Menggunakan kaedah teknologi ada banyak. Kadang-kadang kita berkonferens dengan ni dan menunjukkan kita punya tu. Tapi ada satu perkara seni tradisional yang bagi saya tak boleh tinggalkan adalah penonton yang langsung. Penonton langsung. So walaupun berteknologi kita tengok dan memahami, tapi penonton yang datang secara langsung untuk menonton dia dapat lain dapatan dan kemahamannya. Rasa. Sebab kebanyakan seni tradisional tu audien berpartisipasi secara langsung. Dan memahami secara langsung dan terutamanya di Taiwan contoh folklore, folk arts tu semua tu sebenarnya penonton akan participate di dalam seni persembahan tu. Itu tak terjadi pada media lah, dalam media lah kalau kita macam mana kita nak participate secara langsung kan. Itu menggerakkan tubuh badan, menggerakkan interpretasi body language kita, kepercayaan bersama-sama. Itu dapatan yang saya rasa perlu dikekalkan fleksibel secara fizikal. Itu lebih menarik. Dan masalah yang kedua adalah bajet lah. Dan saya memang menggunakan bajet sendirilah. Saya terang sebab bajet sendiri sebab saya KPI saya memang Universiti Melayu dengan kajian-kajian dan saya berasa saya menggunakan duit sendiri itu tak jadi masalah bagi saya sebab itu memang saya punya keseronokan untuk mengkaji dan membuat
So saya sendiri Lebih kepada passion dah. lebih doktor. kepada passion. Saya sendiri buat, saya sendiri berlakon, saya sendiri mengarah. Itu insya-Allah alhamdulillah benda itu Akan berterusan sampai bila-bila. Okey, mungkin secara ringkas saja harapan doktor berkenaan tentang seni klasik Melayu ini saya kira cukup berharga dan supaya sentiasa dikembangkan. Saya sebenarnya dalam kajian-kajian saya berteraskan kepada pelestarian. Jadi ini pergi ke Andong, pergi ke Taiwan, saya dah pergi ke Bali, saya dah banyak tempat alhamdulillah. Ini untuk salah satu kaedah fasa pelestarian yang terbaik. Jadi kita replikasi, kita replicate DNA itu kepada orang antarabangsa, kepada negara lain. So sekurang-kurangnya dia dapat satu DNA GK, dia dapat satu DNA Hamdolok, orang luar yang tak pernah tahu. Jadi dia replicate DNA itu kepada bangsa dia juga nanti. Bukan duplicate Bukan duplicate. Tapi peringkat awal kena duplicate. Jadi maksud saya tu ini adalah satu pelestarian. Jadi untuk menaikkan imej, identiti, pelestarian tu sangat penting. Pelestarian bukan saja mengulang macam duplicate tapi replicate. Ya, perkongsian cukup menarik berkenaan tentang Hamdolok dan juga JK, tarian dan juga seni teater yang cukup berharga. Pastinya kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Roslin Subo, Pencara Kanan Jabatan Drama Fakulti Seni Kreatif Universiti Melaya. Terima kasih bersama dengan kita. Baik, nampaknya apa khabar Malaysia sekejap. Sahaja masa berlalu dan nak melabuhkan tirainya. Apa pun saksikan kami peringatan untuk anda setiap hari Isnin sampai Jumaat pukul 9 sampai 10 pagi. Saya KD undurkan diri. Semoga apa yang kami kongsikan dapat kita manfaat sama-sama. Betul. Walaupun kita dah tutup tirai di Apa Khabar Malaysia, terus setia bersama dengan Bernama TV. Saya Nur Salih Azmi. Assalamualaikum. Bye-bye. Terus bangkit, yakin berdiri.